Selamat sejahtera diucapkan kepada semua calon SPM tahun 2020. Kami daripada Unit Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Pulau Pinang ingin mempersembahkan teknik menjawab kertas pendidikan moral SPM 1225 untuk semua calon SPM 2020 tahun ini. Okey, seperti yang kita ketahui, kertas ini terdiri daripada dua bahagian, iaitu bahagian A yang merangkumi soalan struktur sebanyak 8 dan bahagian B soalan esei yang ada 3, di mana calon kena pilih 2 daripada 3 yang diberikan. Okey, kita terus kepada tips bimbingan untuk menulis jawapan bahagian struktur. Untuk soalan struktur, pelajar harus ingat beberapa huruf penting yang akan menjadi yang akan menjadi kepentingan kepada penulisan ayat. Antaranya ialah huruf N, huruf W, huruf H dan huruf C. Apa maksud huruf-huruf ini? Huruf N akan memaparkan maksud nilai. Huruf W maksudnya watak. Huruf H ialah huraian, manakala huruf C ialah contoh. Okey, untuk ayat nilai, bila kita nak tulis ayat nilai, calon mesti memulakan ayat nilai dengan watak diikuti dengan nilai di belakangnya. Bagi ayat berbentuk huraian atau ayat berbentuk contoh, tolong tulis watak di depan diikuti dengan huraian atau contoh yang diberikan. Bagi ayat yang meminta pendirian, kita panggil response. Okey, calon digalakkan tulis dengan watak beserta dengan huraian yang dikategorikan sebagai alasan atau bukti. Bagi soalan yang minta perasaan, pastikan calon letakkan watak juga di hadapan, diikuti perasaan yang ditulis, campur dengan huraian untuk menunjukkan bukti kepada sokongan perasaan yang calon tulis. Ingat calon-calon, setiap ayat yang ditulis untuk jawapan, tolong ikut peruntukan markah. Maksud cikgu ialah, sekiranya sesuatu soalan atau pecahan soalan itu diberi 1 markah, pastikan calon tulis ada 1 ayat. Kalau 2 markah, pastikan ada 2 ayat. Dan 3 ayat dan seterusnya. Secara kesimpulan, tips di sini ialah, kalau calon hendak selamat, hendak mencari markah, ikut peruntukan markah dan tulis ayat. Ingat calon-calon SPM yang dikasihi, markah yang diperuntukkan itu menentukan berapa banyak target ayat yang calon hendak tulis. Okey. Yang ini sebentar tadi cikgu dah bagi tahu bahawa N maksudnya nilai, F maksudnya fakta atau huraian, C maksudnya contoh. Macam mana nak tulis ayat berdasarkan contoh? Ialah kita selalu tanya pada fakta atau pada situasi soalan itu bagaimana atau how. Bagi nak tulis ayat huraian pula, kita tanya perkataan mengapa atau why. Mengapa keadaan ini berlaku? Jawab. Alright, sekarang kita tengok bentuk-bentuk soalan struktur. Untuk soalan struktur, secara amnya, selalu soalan pendidikan moral ada beberapa aspek yang diuji. Yang pertama atau yang selalu kita didedahkan ialah soalan yang hanya tanya nilai sahaja. Lepas tu kita juga ada soalan yang tanya nilai dan juga penerangan huraian. Seterusnya, juga ada soalan yang tanya nilai,
tanya penerangan serta tanya huraian lanjutan atau contoh. Bermaksud, bagi soalan yang tanya nilai, markanya lebih rendah berbanding yang tanya nilai dan penerangan, markanya lebih tinggi. Dan bagi yang ketiga, markanya lagi tinggi. Begitulah pecahan soalan. Seterusnya, kita juga ada soalan yang tanya maksud nilai. Okey, dan soalan yang tanya maksud nilai ini selalunya menjadi satu cabaran kepada calon-calon untuk menulis jawapan kerana dia ada format dia tertentu. Okey, seterusnya kita juga ada soalan struktur yang tanya fakta. Okey, yang fakta ini selalunya dari aspek KBKK yang selalunya calon didedahkan melalui buku teks atau pembacaan sendiri. Okey, soalan struktur jenis ke-6 ialah soalan yang tanya fakta serta huraian lanjutan. Okey, dan soalan struktur jenis yang ke-7 yang selalu kita didedahkan ialah soalan yang berbentuk kebat, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi di mana calon kena menulis jawapan berdasarkan kepada pengalaman sendiri, kepada pemikiran sendiri, kepada apa yang calon fikirkan. Contoh stem soalan yang selalu akan ada dalam soalan tanya nilai ialah nyatakan nilai, berikan nilai, senaraikan nilai dan selain dari nilai A dan nilai B, apakah dua nilai lain? Okey, yang keempat ini selalunya menjadi cabaran sebab kita seperti yang calon-calon tahu, kita semua tahu bahawa nilai rasional dan nilai bertanggungjawab selalu diterima untuk banyak soalan. Alright, so oleh kerana itu, sekarang soalan diubah dalam bentuk selain dari nilai rasional dan bertanggungjawab, berikan nilai lain. Okey, so kalau calon nampak jenis soalan jenis macam ni, maksudnya soalan sedang meminta calon menulis nilai. Sekarang kita lihat contoh soalan. Okey, selain daripada nilai rasional, berikan dua nilai lain yang harus diamalkan oleh remaja yang ketagihan rokok elektronik atau vape. Okey, kita analisis soalan ini dahulu. Calon-calon, cuba lihat soalan. Soalan kata, selain daripada nilai rasional. Maksudnya, bolehkah kita tulis nilai rasional sebagai jawapan? Tak boleh, ya? Tak boleh. Berikan dua nilai lain yang harus diamalkan oleh remaja. Okey. Dalam soalan bentuk macam ni yang diberikan dua markah, calon akan dapat ruangan jawapan dalam bentuk Roman 1 dan juga Roman kedua. Maksudnya calon hanya tulis dua nilai. Dan seperti yang cikgu dah bagi tahu awal tadi, okey, kalau dua markah, pastikan calon ada minimum 2 ayat. Okey, 2 ayat. Okey, macam mana nak mulakan jawapan? Mulakan jawapan dengan W. Apa tu W? Watak. Dicampur dengan nilai yang menjadi jawapan. So, untuk Roman 1 dan Roman kedua, format penulisan mesti dimulakan dengan watak, diikuti dengan nilai. Mari kita lihat jawapan yang ditayangkan. Okey, remaja tersebut perlu mengamalkan nilai bertanggungjawab. Okey, di sini kita dapati bahawa remaja bertindak sebagai watak dan jawapan nilai ialah bertanggungjawab. So, kita letakkan W, remaja tersebut perlu mengamalkan nilai bertanggungjawab. Manakala untuk Roman kedua atau jawapan nilai kedua, kita ambil nilai MPU, iaitu mematuhi peraturan dan undang-undang. Remaja tersebut perlu mengamalkan nilai mematuhi peraturan dan undang-undang. So, bila calon tulis jawapan seperti ini, calon akan dapat 2 markah. Sekarang kita lihat contoh soalan struktur yang kedua, iaitu soalan yang tanya nilai dan yang tanya penerangan.
Selalunya soalan macam ini akan dimulakan dengan contoh-contoh seperti yang calon nampak. Yang pertama, terangkan nilai, jelaskan nilai, selain dari nilai rasional bertanggungjawab, jelaskan dua nilai lain, ataupun Nicole mengamalkan nilai bertanggungjawab, senaraikan dua nilai lain berdasarkan nilai dalam bidang alam sekitar. Nyatakan persamaan nilai yang diamalkan oleh tokoh tersebut. Beri alasan anda. Atau Rajesh telah mengamalkan nilai cinta akan negara. Terangkan dua nilai lain yang diamalkan oleh Rajesh. Ini adalah contoh-contoh keadaan situasi soalan yang mungkin calon akan tempuhi, yang mungkin calon akan dapat dalam kategori soalan struktur yang meminta nilai. Kita lihat soalan ini. Tengok Selain dari nilai rasional, maksudnya bolehkah kita letak nilai rasional sebagai jawapan? Tak boleh. Sebab soalan dah kata selain dari nilai rasional. Terangkan dua nilai lain yang harus diamalkan oleh murid-murid yang melakukan vandalisme. Okey? Dan kalau kita perhatikan, soalan struktur ini memberi 4 markah walaupun soalan minta 2 nilai. So, seperti cikgu dah bagi tahu awal-awal lagi, kalau 4 markah, pastikan calon tulis 4 ayat. Walaupun ruangan jawapan ada 2 roman. Okey, untuk roman pertama 2 ayat, untuk roman kedua 2 ayat. Okey. Okey, ayat yang pertama mesti ayat nilai, iaitu W dengan N. Manakala ayat kedua mesti ayat huraian atau ayat contoh, iaitu watak campur dengan huraian atau contoh yang calon hendak letakkan sebagai jawapan. Format untuk ayat nilai dan ayat contoh untuk soalan sebentar tadi. Okey? Okey, watak di sini ialah murid-murid. Okey, watak di sini ialah murid-murid harus mengamalkan nilai bertanggungjawab. Okey, wahai calon-calon sekalian, cikgu nak tanya, macam mana nak kaitkan watak dengan nilai? Perkataan di antara atau perkataan yang menjadi penyambung di antara kedua-dua elemen ini, kita ambil daripada stem soalan. Kalau soalan kata yang patut, kalau soalan kata yang harus atau yang ditunjukkan, yang diamalkan, kita ambil daripada situ, kita letak dalam pembinaan ayat nilai. Murid-murid harus mengamalkan nilai bertanggungjawab. 1 markah, ayat AN. Okey, ayat kedua, contohnya, kalau calon nak guna perkataan contoh boleh. Kalau calon tak nak guna perkataan contoh pun boleh. Okey, calon boleh ganti dengan ayat, dengan perkataan sendiri. Misalnya, ataupun ini kerana. Alright? Okey, di sini cikgu gunakan contohnya bagi pemahaman yang mudah. Contohnya, mereka. Siapa mereka? Murid-murid. Okey, perlu sedar tentang kesan buruk melakukan aktiviti vandalisme di sekolah. Okey, so ayat kedua ini ialah ayat AH ataupun ayat AC. Okey, mengapa mereka perlu mengamalkan nilai bertanggungjawab? Mereka perlu mengamalkan nilai bertanggungjawab sebab mereka perlu sedar tentang kesan buruk melakukan aktiviti vandalisme. Untuk jawapan kedua, iaitu roman yang kedua, calon boleh tulis watak yang sama harus mengamalkan nilai harga diri. Yang ni markah yang ketiga. Murid-murid harus mengamalkan nilai harga diri, ayat pertama, dan ayat kedua pasal apa atau mengapa. Hal ini demikian kerana mereka boleh dikenakan hukuman yang berat berdasarkan peraturan sekolah. Yang ini ialah ayat huraian yang akan memberikan markah untuk ayat nilai di atas, iaitu nilai harga diri. So, ingat,
wahai pelajar, bahawa sekiranya soalan minta nilai, soalan minta penerangan atau huraian untuk nilai, pastikan ikut peruntukan markah. Kalau 4 markah, pastikan calon tulis minimum 4 ayat. Kalau nak tulis lebih, boleh tak? Boleh juga. Okey, ini untuk memudahkan calon supaya ikut trend penilaian, trend pentaksiran yang diberikan. Seterusnya, yang ketiga, soalan struktur bentuk ketiga yang selalu kita nampak ialah soalan tanya nilai, soalan tanya penerangan, serta soalan tanya huraian lanjutan. Maksudnya ayat nilai, ayat penerangan, serta ayat huraian lanjutan. Lanjutkan lagi penerangan yang diberi. Untuk soalan jenis macam ini, selalunya calon akan diperuntukkan lebih kurang 6 markah atau 3 markah. Okey, selalu bagaimanakah bentuk stem soalan yang selalu kita nampak pada kertas? Yang pertama, huraikan nilai. Yang kedua, beri pendapat anda tentang sikat berdasarkan satu nilai murni yang anda pelajari selain nilai rasional atau bertanggungjawab. Tanggungjawab menjaga alam sekitar tidak seharusnya diserahkan kepada kerajaan sahaja. Anda bersetuju dengan pernyataan ini? Beri alasan berdasarkan satu nilai murni yang anda pelajari. Ataupun huraikan nilai murni yang boleh dicontohi daripada rakyat negara Jepun sehingga negara tersebut menjadi sebuah negara maju yang aman dan damai. Kalau calon nampak di sini, soalannya menjadi semakin besar, semakin melebar soalan tersebut. Okey? Alright, kita tengok contoh di sini. Okey, kita lihat contoh soalan yang pendek dahulu. Okey, yang pertama, huraikan nilai yang patut diamalkan oleh pejuang tanah air dalam menuntut kemerdekaan. Beri alasan anda. 3 markah. Okey? Okey. Soalan tak tetapkan berapa nilai, tapi soalan tetapkan 3 markah. Dan ada bahagian akhir soalan yang minta beri alasan anda. So, di sini kita kena ketahui bahawa untuk soalan ini, calon mesti tulis nilai, ayat AN, okey, ayat huraian untuk nilai, dan ayat penerangan lanjutan. So, mesti ada minimum 3 ayat untuk dapat 3 markah. Okey, seperti yang calon-calon dah mahir, dah tahu, ayat nilai mesti dimulakan dengan watak, dicampur dengan nilai. Ayat huraian, letakkan watak kalau nak di depan, dan terangkan nilai yang ditulis serta huraian lanjutan bagaimana mereka ingin melakukan atau bagaimana mereka patut mengamalkan nilai itu dalam menuntut kemerdekaan. Okey, contoh jawapan. Kita tengok jawapan yang cikgu buat. Okey, pejuang tanah air, watak di situ. Pejuang tanah air, watak, perlu memiliki. Pasal soalan tanya yang perlu dimiliki. So, bila kita jawab, kita tulis perlu memiliki nilai cinta akan negara. Okey, ini ayat AN, dah ada W, dah ada N, dapat 1 markah. Ayat kedua, cikgu mulakan dengan perkataan ini kerana. Okey, maksudnya mengapa kita nak pejuang tanah air memiliki nilai cinta akan negara? Sekarang cikgu jawab. Cikgu jawab, ini kerana mereka sepatutnya berjuang mempertahankan kedaulatan negara. Ini ayat penerangan untuk nilai yang cikgu tulis. Dan ayat ketiga cikgu tambahkan penerangan lanjutan. Cikgu letak selain itu, mereka juga perlu bangkit menentang campur tangan penjajah yang mengancam keselamatan negara. Okey, kalau kita analisis jawapan ini, calon akan dapati bahawa ada nilai cinta akan negara, ada huraian mengatakan berjuang mempertahankan kedaulatan negara, ada penerangan
lanjutan iaitu bangkit menentang campur tangan penjajah. So, kalau calon boleh tulis penerangan seperti yang calon nampak di sini, calon akan dapat markah maksimum. Yang seterusnya, soalan struktur jenis keempat, di mana soalan akan tanya nilai, iaitu maksud nilai. Okey, maksud nilai. Okey, selalunya calon-calon menghadapi masalah bila soalan menanyakan tentang maksud nilai. Nak tulis cara A, nak tulis cara B, nak tulis cara C. Okey, kita lihat macam mana nak tulis soalan, macam mana nak tulis jawapan untuk soalan yang minta jelaskan maksud nilai, berikan definisi bagi nilai, terangkan maksud nilai. Okey, jelaskan, terangkan, berikan definisi. Tulis maksud nilai berdasarkan isu atau situasi dalam soalan. Maksudnya, kaitkan maksud nilai yang calon nak tulis itu kepada isu yang diletakkan dalam soalan tersebut. Itu cara pertama. Cara kedua, calon boleh tulis gunakan kata kunci yang diberikan dalam definisi nilai, tetapi calon boleh campurkan dengan huraian di belakang kata kunci itu dengan ayat sendiri. Kata kunci di sini bukan bermaksud kita ambil kata kunci daripada definisi sebulat-bulat. Tidak. Kata kunci di sini maksudnya kita ambil kata kunci itu tapi kita ubah kepada huraian ayat kita sendiri. Kita jangan ambil copy paste daripada definisi. Yang ketiga, kita boleh tulis hanya huraian, campur dengan huraian atas pemahaman sendiri. Yang keempat, bolehkah tulis contoh? Boleh. Okey, calon juga boleh tulis contoh. Dan seterusnya, calon tidak boleh tulis kata kunci sahaja. Ingat calon, tak ada markah. Tulis sebulat-bulat definisi atau kata kunci, memang markah tidak akan diberikan. Ingat, bila soalan minta maksud nilai, sebaik-baiknya, seelok-eloknya, calon tulis menggunakan ayat sendiri. Kita lihat contoh soalan ini. Orang kurang upaya merujuk kepada individu yang memerlukan khidmat istimewa bagi membolehkan mereka hidup berdikari dalam komuniti. Dalam soalan ini, kita tahu isunya ialah orang kurang upaya. Okey, so kita lihat apa soalan minta. Orang kurang upaya tersebut mengamalkan nilai menghormati hak golongan kurang berupaya. Okey, nilainya menghormati hak golongan kurang berupaya. Soalan minta terangkan maksud nilai tersebut berdasarkan situasi di atas. 2 markah diberikan. Seperti yang cikgu dah cakap awal-awal tadi, ingat calon, kalau 2 markah, pastikan ada 2 ayat. Sekarang kita lihat apa definisi untuk menghormati hak golongan kurang upaya. Okey, kita lihat. Wataknya, isunya ialah orang kurang upaya. Okey, so kita beri orang kurang upaya tersebut perlu dihormati seperti manusia normal yang lain. Ini adalah ayat sendiri di mana saya ambil daripada kata kunci memberi layanan bersopan. Macam mana nak beri layanan bersopan? Caranya ialah dihormati seperti manusia normal. Okey, dan ayat kedua, cikgu mulakan dengan perkataan selain itu, setiap sumbangan mereka, siapa mereka? Golongan orang kurang upaya, juga perlu dihargai oleh masyarakat. Kata kunci di sini ialah mengiktiraf mereka. Maksudnya macam mana kita mengiktiraf mereka? Kita mengiktiraf mereka dengan menghargai sumbangan mereka. So ada 2 ayat. Ayat pertama ialah menghormati mereka seperti manusia normal, dan ayat kedua ialah mengiktiraf sumbangan yang diberikan oleh mereka.
Sekarang kita lihat soalan yang tanya maksud nilai juga tapi berpandukan kepada stimulus. Okey, dalam gambar ini kita dapati bahawa isunya ialah isu pencemaran pantai. Okey, isu pencemaran pantai. Okey, kita lihat soalan Situasi di atas berkaitan dengan nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar. Kita tahu kalau alam sekitar nilai ini wajib jadi jawapan. Okey, nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar. Soalan minta jelaskan maksud nilai tersebut berdasarkan situasi di atas. 2 markah diperuntukkan. Okey, 2 markah diperuntukkan. Kita lihat contoh jawapan. Okey, kita tidak boleh membuang sampah merata-rata di kawasan pantai. Okey, mengapa cikgu gunakan kita? Sebab dalam soalan ini tak ada watak yang dinyatakan. Tak ada watak yang diletakkan. So, hanya gambar diberi sebagai stimulus. Bila hanya gambar diberi, kita boleh menggunakan atau calon boleh menggunakan wataknya sebagai saya, kita, masyarakat, rakyat atau kami. Kita boleh guna 5 ini. Okey? So, paling eloknya, paling mudahnya calon gunakan kita. So, kita tidak boleh membuang sampah merata-rata di kawasan pantai. Cikgu ambil yang ni daripada kata kunci memelihara alam sekeliling. Okey, titik dapat 1 markah sebab memang kita tak boleh buang sampah merata-rata. Dan ayat kedua cikgu mulakan dengan perkataan selain itu. Kita perlu mempunyai kesedaran untuk menegur mereka yang mengotorkan kawasan pantai. Maksudnya selain jangan buang, apa tugas lain? Kita tegur mereka yang mengotorkan kawasan pantai. Yang ini untuk kata kunci memelihara alam sekitar. Seterusnya, soalan minta maksud nilai berdasarkan gambar. Kalau kita lihat gambar ini, kita dapati bahawa ada sebuah keluarga sedang berada di ruang tamu. Masing-masing sedang membuat kerja masing-masing. Okey? Ini keadaan keluarga yang bahagia lah. Okey, kita lihat soalan. Dalam gambar tersebut, Mei Ling mengamalkan nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga. Okey, soalan minta terangkan maksud nilai tersebut berdasarkan situasi di atas. 2 markah. Okey, dalam soalan ni kita tahu bahawa wataknya ialah Mei Ling. Okey, wataknya ialah Mei Ling dan nilainya yang diberikan, yang ditanya maksud ialah nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga. Okey, Mei Ling seharusnya sentiasa saling menghormati antara ahli keluarga. Okey, watak di sini ialah Mei Ling seharusnya sentiasa saling menghormati antara ahli keluarga ini. Cikgu ambil daripada kata kunci memuliakan setiap anggota keluarga. Macam mana kita muliakan anggota keluarga? Macam mana kita muliakan bapa, ibu di rumah? Dengan menghormati mereka. Okey, ayat kedua cikgu. Selain itu, Mei Ling. Okey, cikgu bawa balik watak ke dalam ayat. Selain itu, Mei Ling juga perlu berkomunikasi dengan cara yang baik. So, cikgu ambil, cikgu bina ayat sendiri daripada kata kunci berinteraksi dengan anggota keluarga. Sekarang soalan struktur jenis kelima, iaitu soalan yang meminta fakta. Di mana kita boleh dapat jawapan untuk soalan jenis macam ini? Soalan untuk jawapan untuk soalan macam ini selalunya daripada buku teks atau pembacaan sendiri. Okey, untuk bahagian ini, tuliskan jawapan seperti menulis penerangan sahaja. Gunakan ayat yang mudah dan ayat yang senang difahami, ayat yang pendek. Jangan tulis ayat yang panjang melebar-lebar. Ingat calon, kita bukan menjawab jawapan untuk bahasa Melayu. Sebenarnya, kita menulis jawapan untuk pendidikan moral. Yang ketiga, berhati-hati dengan konteks soalan kerana bukan semua soalan jawapannya boleh diterima. Jawab apa yang
diuji atau apa yang diminta sahaja. Yang keempat, elakkan gunakan perkataan dalam bahasa Inggeris kecuali yang diterima umum. Kalau itu pun, kalau calon boleh tahu bahasanya dalam bahasa Melayu, gunakan bahasa Melayu. Dan jawapan tidak digalakkan mengambil bulat-bulat daripada soalan. Meaning, jangan copy paste dalam jawapan di bawah. Kalau dalam soalan itu ada stimulus, ada petikan, ada sesuatu informasi, jangan ambil daripada soalan dan copy paste ke dalam jawapan. Bentuk soalan fakta. Kita lihat contoh-contoh soalan fakta. Okey, antara yang selalu ditanya ialah punca atau kesan, amalan, apakah agensi yang terlibat, perundangan, maksudnya akta, pelaksanaan dasar, apakah program, contoh kempen, kepentingan, kebaikan, fungsi, peranan, institusi atau sesuatu organisasi, fungsi keluarga, fungsi masyarakat, bagaimana untuk merealisasikan program atau cara menangani masalah, atau berikan contoh tokoh, atau berikan contoh akta. Okey, semua ini kita anggap sebagai KBKK. Okey, yang kita boleh dapat jawapan daripada buku teks. Okey, contoh selalu kita nampak soalan ialah berikan 3 cara, nyatakan 2 kesan, senaraikan 3 kebaikan atau cadangkan 2 usaha. Alright? Okey, kita lihat soalan ini. Berikan 2 akta untuk menangani isu pencemaran sungai di negara kita. Okey, 2 markah. So, 2 Roman, calon terus letakkan 2 akta berkaitan. Okey, tak payah letak watak, tak payah letak nilai. Akta. Dan contoh yang kedua, 2 fungsi suhakam. 2 markah. Untuk Roman 1, apa fungsi suhakam, dan untuk Roman kedua, apa fungsi suhakam. Okey, kalau kita tengok contoh jawapan, kita ada 2 akta yang cikgu letak di sini. 1, Akta Kualiti Alam Sekitar tahun 1988, dan yang kedua, Peraturan Kumbahan dan Effulen Perindustrian 1979. Okey, mungkin ada calon yang tanya, cikgu, mengapa letak tahun itu dalam kurungan? Okey, meaning tahun diletakkan dalam kurungan kerana option. Option, kalau calon nak tulis tahun boleh, tak mau tulis tahun pun boleh. Yang penting akta yang dinyatakan itu mesti betul dan tepat. Okey, untuk suhakam, apa fungsi suhakam? Pertama, memupuk kesedaran tentang hak asasi manusia, dan yang kedua, menyiasat aduan pelanggaran hak asasi manusia. Seterusnya ialah soalan yang menanyakan fakta sama macam tadi, tetapi dia akan minta lebih sikit, iaitu penerangan atau huraian di belakang. Okey, contoh, huraikan 3 cara, terangkan 2 kesan, jelaskan 3 kebaikan atau cadangkan 2 usaha. Okey, ingat, untuk jenis soalan struktur macam ini, peruntukan markah adalah sangat tinggi, di mana ada soalan yang diletakkan 6 markah, ada soalan yang akan diletakkan 4 markah. So, untuk ini calon mesti tulis jawapan seperti menulis ayat fakta yang perlu diikuti dengan huraian, di mana fakta itu perlu diperjelaskan. Okey, dan selalunya macam mana kita nak tulis ayat huraian itu? Always ask, selalu tanya how, bagaimana, dan why, mengapa. Okey, kita lihat contoh soalan di sini. Jelaskan 2 faktor remaja terbabit dalam pelbagai gejala sosial masyarakat. 4 markah. Soalan minta 2 faktor, tapi markah yang diperuntukkan ialah 4. Tempat ruangan jawapan ada 2 Roman. Okey, so 2 faktor remaja terbabit dalam gejala sosial. 1. Pengaruh rakan sebaya. Faktor pertama, pengaruh rakan sebaya
calon dapat 1 markah. Sekarang kita tengok ayat kedua, ayat penerangan di belakang yang menjelaskan tentang pengaruh rakan sebaya ialah rakan sebaya yang suka akan lumba haram akan mengajak remaja lain untuk berlumba. Maksudnya kita jelaskan macam mana pengaruh rakan sebaya ni menjadi jawapan. Pengaruh rakan sebaya maksudnya rakan sebaya suka lumba haram ni suka mengajak, okey, suka mempengaruhi remaja untuk ikut serta. Dan yang kedua ialah kurang perhatian daripada ibu bapa. Okey, penerangan untuk fakta ini ialah misalnya ibu bapa sibuk bekerja sehingga remaja terbiar tanpa kawalan. Okey, ada lagi jawapan lain-lain di mana calon boleh tulis mengikut jawapan calon. Contohnya kurang pendekatan kepada agama, okey, terpengaruh dengan budaya barat. Alright? So whatever, apa pun kalau cikgu tulis, kalau calon tulis, pastikan calon bagi penerangan di belakang untuk dapat 4 markah. Okey, contoh kedua ialah andaikan anda adalah seorang pemimpin negara. Mengapakah anda menolak penggunaan tenaga nuklear di negara anda? Okey, ini soalan agak mencabar. Soalan yang memang perlukan fakta dari aspek sains dan teknologi. Tetapi soalan di sini dalam bentuk 4 markah dengan jawapan tak ada Roman. Okey, so calon kena bagi fakta mengapa anda menolak penggunaan tenaga nuklear di negara anda sekiranya anda seorang pemimpin negara. Okey? Alright. Kita lihat di sini. Kalau kita tengok jawapan di sini, kita ada 4 ayat. Seperti yang cikgu tekankan, kalau 4 markah mesti ada 4 ayat minimum. Okey, yang pertama, pasal apa tenaga nuklear ini tidak dibenarkan? Yang pertama ialah kerana keamanan dunia akan terancam jika berlakunya perang senjata nuklear. Akibatnya, banyak nyawa akan terkorban. Okey? So, keamanan dunia terancam, nyawa terkorban. Selain itu, alam sekitar juga akan tercemar oleh sisa nuklear. So, sekarang kita bagi jawapan untuk aspek alam sekitar juga akan tercemar akibat sisa nuklear. Akibatnya, banyak flora dan fauna akan mengalami kepupusan. So, calon-calon ingat, kalau jenis soalan yang tak ada Roman, yang garis panjang, 4 markah, pastikan ada minimum 4 ayat. Dan di sini kalau calon nampak, cikgu letakkan ada 2 aspek dari 2 aspek, iaitu 1 keamanan dunia, 1 lagi dari aspek alam sekitar. Dan untuk 1 aspek, cikgu bagi 1 ayat penerangan. Untuk aspek kedua, cikgu bagi ayat penerangan yang seterusnya. Okey, itu sahaja daripada saya, Cikgu Purwanis, yang telah menyentuh bahagian soalan struktur. Okey, terima kasih.